Al-Quran yang ku sayang, Engkaulah permata hatiku. Marilah adik-adikku sayang, marilah membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hai adik-adik di rumah, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini anda bersama dengan siapa? Adik-adik bersama dengan siapa sekarang ni? Takkan dah lupa. Bersama dengan Ustaz JJ. Hari ini anda semua bersama dengan Ustaz JJ dalam rancangan apa ni? Dalam rancangan Kafah di Hijrah. Ya, adik-adik di rumah. Sebelum Ustaz menggembara ke dunia Al-Quran, apa kata? Adik-adik di rumah, sedang penonton di rumah, kita tadahkan tangan membaca doa. Jom kita tadahkan tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah adik-adik, selesai sudah kita membaca doa sebentar tadi. Alhamdulillah adik-adik. Tujuan apa kita baca doa ni? Tujuan untuk mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan bacaan doa tadi tu akan menerangkan hati kita yang malam ini, ya Allah. Adik-adik, sebelum Ustaz meneruskan pengajian kita pada hari ini, apa kata adik-adik di rumah? Sediakanlah alat tulis. Sediakanlah alat tulis. Sebab apa adik-adik? Sebab kita nak lawan iblis kan? Sebab kita nak lawan iblis, kita kena sediakan alat tulis. Sebagai senjata kita adik-adik. Adik-adik, begitulah juga dengan askar. Bila dia nak lawan dengan musuh, dia kena ada dia kena ada apa? Kena ada senjata dia. Sebelum kita mulakan pengajian kita pada hari ini adik-adik, apa kata adik-adik di rumah? Ustaz nak flashback kembali pelajaran pada musim yang pertama. Takkan adik-adik dah lupa? Apa dia? Membaca surah An-Nas, dan sedikit kita belajar berkenaan dengan huruf mat. Kita mengenali huruf mat. Selesai sudah. Hari ini Ustaz nak bawa adik-adik menggembara ke dunia Al-Quran. Subjek apa? Subjek tahun 2. Tapi tajuk dia rahsia. Adik-adik. Adik-adik nak tahu tak? Apa surah yang kita akan belajar pada hari ini? Nak tahu? Adik Bunyamin nak tahu? Adik Nur Atikah nak tahu? InsyaAllah Ustaz akan tunjukkan. 2 tajuk kita akan belajar pada hari ini. Tapi rahsia tau. Okey. 2 tajuk hari ini. Ini tajuk yang pertama ni. Tajuk yang pertama adik-adik kita akan belajar ni. Cuba kita tengok. Nak tengok tak ni? Nak tengok kan? Masya Allah adik-adik. Surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas kita akan belajar. Ustaz letak kat sini ya. Kita akan belajar surah Al-Ikhlas adik-adik. Yang kedua. Kita tengok lagi. Apa yang ada dekat sini ni? Mari kita tengok adik-adik. Kita tengok. Ustaz buka ya. Masya Allah adik-adik. Surah Al-Masad. Kita akan belajar surah Al-Masad pada hari ini. Ustaz letak kat sini boleh? Boleh Tak kenal maka tak cinta. Betul kan adik-adik? Adik-adik, Ustaz nak cerita sikit ni berkenaan dengan surah Al-Ikhlas ni. Surah Al-Ikhlas ini adalah surah yang menyatakan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu yang Maha Esa, yang Maha Suci daripada segala sifat-sifat yang tercela, yang segala daripada sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita tak boleh kata Allah itu ada tangan. Kita tidak boleh kata Allah itu ada anak.
kita tidak boleh kata Allah itu diperanakkan. Kita ternafi daripada segala sifat-sifat macam itu. Tidak layak bagi Allah, kita tidak boleh masukkan, kita tidak boleh katakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala macam itu. Sebab apa? Sebab manusia ataupun semua yang Allah jadikan pada alam ini semuanya berjuzuk-juzuk, iaitu bercantum-cantum tangan bercantum dengan telinga, tangan bercantum dengan badan, kemudian telinga bercantum dengan kepala dan sebagainya. Semua akan berjuzuk-juzuk. Adik-adik, surah Al-Ikhlas ini adalah surah yang keberapa adik-adik? Surah yang ke-112 daripada 114 surah. Masya Allah adik-adik, 112 daripada 114 surah dan mempunyai berapa ayat adik-adik? 4 ayat sahaja adik-adik. Surah Al-Ikhlas. Dan siapa yang beramal dengan surah Al-Ikhlas ini, selalu membaca surah Al-Ikhlas ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberinya pahala seperti mana 1/3 daripada Al-Quran. Masya Allah adik-adik, hebat kan surah Al-Ikhlas? Walaupun ayatnya ada 4 sahaja, tetapi manfaat, fadilat dia sangat besar adik-adik. Baik adik-adik, selesai sudah pengenalan surah Al-Ikhlas yang Ustaz bacakan, yang Ustaz terangkan sebentar tadi. Adik-adik di rumah, jangan ke mana-mana. Kita akan bersama lagi. Kita akan berkongsi lagi sebentar saja lagi, insya-Allah, dengan pengenalan surah Al-Masad. Jangan ke mana-mana. Tunggu ya. Kembali lagi kita di dalam rancangan Kafah di Hijrah. Bersama lagi dengan Ustaz apa? Ustaz JJ. Adik-adik di rumah, kita sambung kembali dengan pelajaran yang seterusnya, pengenalan surah Al-Masad. Surah Al-Masad ni, adik-adik tak tahu tak? Surah Al-Masad ni apa dia? Dia juga dikenali dengan surah Al-Lahab. Surah Al-Lahab dengan surah Al-Masad tu dia sama aja. Dia tak ada beza pun. Cuma nama sahaja yang berbeza. Adik-adik di rumah, surah Al-Lahab ni dia menceritakan tentang dua makhluk ini, dua manusia ini. Menceritakan dua sahaja, iaitu Abu Lahab dan isterinya. Dua orang sahaja. Sebab apa Abu Lahab dengan isterinya dimasukkan dalam Al-Quran? Sebab Abu Lahab dan isteri je ni orang yang sangat jahat, orang yang selalu memfitnah Nabi SAW. Siapa nama isteri Abu Lahab? Iaitu Ummul Jamil. Bukan Ustaz Jamil ya. Ummul Jamil. Ummul Jamil nama dia. Jangan silap sebut. Siapa silap sebut, kena dengan Ustaz nanti. Baik adik-adik. Surah Al-Lahab ini adalah surah yang diturunkan di Mekah. Hari ini Ustaz terlupa pula nak bawa gambar Mekah. Tapi adik-adik di rumah dah tahu kan. Dekat Mekah tu ada apa? Ada Kaabah. Orang bertawaf kat situ. Semua dah kita dah tahu dah. Dan surah Al-Lahab ini adalah surah yang keberapa? Surah yang ke-111 daripada 114 surah. Dia berada di mana? Di juzuk yang ke mana? Juzuk yang ke-30. Dia berada di dalam juzuk yang ke-30 adik-adik. Alhamdulillah, kita dah tahu dah, kita dah mengenali dah berkenaan dengan surah Al-Ikhlas dan surah Al-Masad. InsyaAllah kita akan sambung lagi dengan bacaan. Ustaz akan baca, adik-adik di rumah, sidang penonton, ibu ayah boleh ikut bersama-sama. InsyaAllah kita akan belajar bersama-sama. Jom kita belajar. Ustaz dah siapkan dia punya pengajaran ataupun pembelajaran kita pada hari ini. Okey. Kita akan mulakan dengan surah Al-Ikhlas. Tengok dia ya. Kita akan mulakan dengan surah Al-Ikhlas. Ni Ustaz pegang ataupun Ustaz letak di sini. Ustaz pegang sini ya. Okey. Ikut adik-adik di rumah. Kita mulakan dengan isti'azah. Kemudian kita mulakan dengan basmalah. Isti'azah ini kita mulakanlah. Okey, baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ikut Ustaz bersama-sama. Qul huwallahu ahad. Kita ulang balik. Qul huwallahu ahad. Ayat yang kedua, Allahus samad. Allahus samad. Allahus samad. Okey, kita masuk ayat yang ketiga. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Sekali lagi. Lam yalid wa lam yulad. Kita masuk ayat yang terakhir. Tengok. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sekali lagi ya. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Okey, selesai. Kita akan ulang balik ayat yang pertama sehingga ayat yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Selesai adik-adik? Boleh adik-adik ikut di rumah? Kita masuk pula ayat ataupun surah daripada surah Al-Masad. Surah apa adik-adik? Surah Al-Masad. Jom kita belajar lagi. Jangan ke mana-mana, tengok betul-betul. Kita mulakan dengan surah Al-Masad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Kita ulang lagi ya. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Sekali lagi. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Masuk ayat yang kedua. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Boleh adik-adik? Kita masuk ayat yang ketiga lagi. Sayasla naran zata lahab. Sayasla naran zata lahab. Kita teruskan lagi. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Lagi sekali. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Sekali. Last. Fi jidha hablum min masad. Sekali lagi. Fi jidha hablum min masad. Lagi sekali adik-adik. Fi jidha hablum min
masad. Baik adik-adik, selesai sudah kita membaca kedua-dua surah sebentar saja tadi. Alhamdulillah. Ustaz harapkan adik-adik di rumah dan sidang penonton di rumah juga dapat mengikuti bacaan bersama-sama dengan Ustaz JJ sebentar tadi. Kita berhenti, rehat sebentar. InsyaAllah kita akan bertemu lagi selepas daripada ini. Jangan ke mana-mana, kita akan bertemu lagi. Ingat tau, jangan pergi ke mana-mana. Kembali lagi kita di dalam rancangan Kafah di Hijrah bersama saya Ustaz JJ. Adik-adik, hari ini kita masuk pula kepada tajuk yang seterusnya, iaitu sebab dia ada sakut paut tau. Sebab Al-Quran ni dia ada sakut paut dengan tajwid supaya bacaan kita itu betul. Adik-adik, kita masuk kepada tajwid tau. Apa tajwid yang kita nak belajar pada hari ini? Kenal tak hukum qalqalah? Memandangkan kita belajar dalam surah Al-Ikhlas dan surah Al-Masad ini, dia punya hukum qalqalah tu sangat banyak. Jadi Ustaz masukkan hukum qalqalah itu dalam sukatan pelajaran kita pada hari ini. Baik adik-adik, kita nak kenalkan hukum qalqalah. Ustaz bawa contoh. Ustaz bawa sekali lagi contoh. Ni contoh dia. Qalqalah sughra. Dia punya hurufnya dal. Hurufnya dal. Baca dia macam mana? Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Dekat sini. Dia berada di tengah-tengah ayat. Kita tengok kepada hukum yang kedua, iaitu qalqalah kubra. Dia kuatlah sikit kan? Dia kuat sikit sebab dia kubra. Ustaz ambil kat sini. Qul huwallahu ahad. Kuat sikit. Dia punya lantunan dia tu kuat sedikit. Qul huwallahu ahad. Boleh adik-adik? Kita sambung lagi dengan bacaan yang seterusnya. Yang terakhir, iaitu tengok dia punya bacaan dia. Kita ambil dekat watab. Dia lantunan dia kuat sedikit. Kita macam berhenti sekejap, kemudian kita lantunkan bunyi dia. Watab. Boleh adik-adik? Sekali lagi. Watab. Dia adalah qalqalah akbar dan hurufnya adalah huruf ba. Kecil kan? Kecil saja kan? Kecil. Sekejap lagi Ustaz nak tunjuk yang besar ni. Ustaz nak tunjuk yang besar lagi. Okey, baik adik-adik, alhamdulillah selesai sudah kita membaca surah Al-Ikhlas dan surah Al-Masad. Kedua-dua pun kita dah baca. Kemudian kita masuk sedikit berkenaan dengan hukum tajwid. Apa yang kita dapat daripada pengajaran kita pada hari ini, iaitu yang pertama, kita boleh simpulkan iaitu kita boleh membaca ayat Al-Quran dengan baik. Dan yang kedua, kita dapat tahu sedikit pengenalan surah Al-Masad dan surah Al-Ikhlas. Supaya apa adik-adik? Supaya setiap perbuatan kita, ikhlaskan setiap perbuatan kita menjadi amalan kepada kehidupan kita. Kita kena ikhlas dalam kehidupan kita. Setiap perbuatan kita tu kita kena ikhlaskan. Kita buat ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana siapa-siapa. Dan yang kedua, kita kena tuntut ilmu, sebab ilmu ini adalah kewajipan bagi setiap Muslim. Adik-adik pernah dengar kan? Mak ayah kita pun dah pernah mengajarkan waktu kecil lagi. Dia buai kita. La ilaha illallah. Dia ada buai kan? Ada tak mak ayah dia buat macam ni? Bila Israel. Ada tak? Agak-agak kita pun tak nak duduk dalam buaian tadi tu. Sebab kita takut. Sebab dengar lagu Israel ni kita takut. Alhamdulillah. Selesai. Ni yang terakhir adik-adik. Ustaz nak bagi aktiviti dekat adik-adik. Adik-adik boleh hantar rakaman video ke dalam hashtag. Adik-adik boleh tulis hashtag Kafah di Hijrah. Hantar rakaman kat situ. InsyaAllah Ustaz akan tengok. Ustaz akan komenkan dekat adik punya
video tadi tu. InsyaAllah kita akan sama-sama betulkan bacaan di rumah. Aktiviti yang terakhir adik-adik kena buat. Adik-adik buatlah kat rumah. Macam ni. Ustaz dah siap dah aktiviti dia. Tengok dekat sini. Adik-adik boleh tiup belon besar macam ni. Kemudian adik-adik boleh suruh ibu dan ayah ataupun datuk dan nenek tulislah huruf qalqalah ni. Kan? Kita selalu sambut birthday, kita akan tuliskan nama-nama kan. Kita tulis apa salahnya? Kita tulis qaf, ta, jim, dal dan ba. Kemudian kita tampallah dekat mana-mana kan, ataupun nak buat macam ustaz ni. Penat tau ustaz buat dengan kawan-kawan ustaz ni. Bukan senang tau nak buat macam ni. Ambil masa. InsyaAllah adik-adik di rumah senang saja. Buat dekat rumah, kemudian tampal dekat dalam bilik. Sambil-sambil kita tidur malam, kita tengok, huruf qalqalah. Terlekat dekat kita dah. InsyaAllah. Jadi itu sahajalah daripada Ustaz pada hari ini. InsyaAllah kalau ada ruang dan peluang lagi, kita akan bertemu lagi insyaAllah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jumpa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمثنا. كلام ربنا هدايتنا أعطاه جبريل على رسولنا. كلام ربنا هدايتنا أعطاه جبريل على رسولنا. مصطفى